Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Engkau memang mati hatimu, dan perdampinganmu juga dengan orang-orang yang mati hatinya. Hendaklah engkau dampingkan diri dengan orang-orang yang hidup, yang pintar dan yang dimuliakan Allah. Engkau ini umpama kuburan yang hanya tahu singgah pada kuburan. Engkau ini umpama seorang yang mati dan suka mendatangi orang-orang yang mati sepertimu. Engkau pesakit kronik. Engkau pesakit yang kronik yang suka bercampur dengan orang-orang yang sakit kronik sepertimu. Engkau umpama orang buta yang dipimpin oleh si buta sepertimu. Carilah sahabat, orang-orang mukmin yang hatinya penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amal solehnya banyak terhadap Allah, sabar menerima kata-kata mereka, lalu amalkan seperti yang ditunjukkannya, kelak engkau akan terselamat. Dengar kata-kata tok guru dan amalkan apa yang disuruhnya, dan hormatilah mereka jika engkau ingin selamat. Saya pernah mempunyai seorang tuan guru. Setiap saat ada kemusykilan dan terlintas di hatiku hendak bertanya kepadanya. Dia terlebih dahulu menghuraikan kemusykilanku itu sampai saya tidak perlu lagi hendak berbicara kepadanya. Semua itu berlaku kerana penghormatan saya kepadanya dan adab sopan saya kepadanya. Saya tiada berdamping dengan mana-mana tok guru melainkan saya menghormatinya dan beradab sopan kepadanya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila Syekh Abdul Qadir menyebut kebanyakan kita mati hati, bila kita menyebut penyakit mati hati dan ditambahi dengan bergaul dengan orang yang mati hati, maka sampai bila kita akan mendapat kemuliaan? Manusia ini dinilai oleh Allah Ta'ala dengan hatinya dan amalannya. Hati tempat simpanan terbesar rahsia manusia. Semua tindakan yang dilakukan oleh manusia berpunca daripada hatinya. Sama ada tindakan itu berupa ketaatan, ibadat, atau muamalah dengan manusia dan muamalah dengan makhluk yang lain. Semuanya sudah pun dirancang, semuanya sudah pun diazamkan oleh hati. Maka kalau sekiranya hati kita mati dan kita berkawan pula dengan orang yang hati mati, bagaimana kita mendapat manfaat di dunia ini, atau menjadikan manfaat dunia ini untuk kita perolehi dan kita tuai di hari akhirat kelak? Oleh sebab itulah, setiap manusia kalau ingin menjadi orang yang bijak di sisi Allah, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu menumpukan perhatian sepenuhnya untuk merawat hatinya. Hati jangan dibiarkan berpenyakit, jangan dibiarkan dia hitam, jangan dibiarkan dia keras, apatah lagi dibiarkan dia mati. Bila dibiarkan dia mati, maka dia tidak akan menghasilkan apapun kebaikan.
Bahkan ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala menyuruh kita memelihara hati kita. Allah menyuruh kita menjaga hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memakmurkannya dengan kebaikan, dengan ketaatan. Tetapi kalau hati ini penuh dengan penyakitnya, penuh dengan sifat-sifat yang tidak baiknya, bahkan lebih malang daripada itu, kita berada, kita bersama, kita mendampingi orang-orang yang mati hati seperti kita, maka berkumpul segala keburukan dan keburukan. Kerana itulah orang-orang beriman sentiasa berusaha bagi membentuk hati yang baik. Bila Nabi SAW menyatakan, ala innal fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal darah. Bila ianya elok, maka elok seluruh jasad. Kalau ianya rosak, maka rosak seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Kerana itu orang-orang yang beriman senantiasa membentuk, menyuburkan dan mengimarahkan hati mereka dengan segala ketaatan kepada Allah SWT. Ulama membahagikan hati itu pada dua, yang disebut sebagai hati yang hidup atau juga disebut sebagai hati putih, al-qalbul abyad. Yang kedua disebut sebagai al-qulubu al-mayyitah, hati mati, atau disebut juga dengan hati hitam. Hati kita, wa imma kita berusaha menjadi ia hati putih, yang kita sebut atau yang dikenali sebagai al-qalbul abyad, hati putih, atau dikenali juga sebagai al-qalbul hayy, hati yang hidup. Atau manusia ini dia akan menjadi hati hitam, dipanggil al-qalbul aswad, atau dipanggil juga sebagai al-qalbul mayyit, hati mati. Untuk hati yang hidup, para ulama bila mereka mentadaburi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yandaris tahtal qulubul abyad, qulubul bayda. Di bawah hati-hati putih itu dia ada jenis-jenis hati. Ni putih ni kemuncak lah. Maka dia ada jenis-jenis hati. Ada 8 jenis hati. Ya, hati kita. Yang pertama kata para ulama dipanggil al-qalbul munib, hati yang senantiasa bertaubat. Kita tahu taubat gerakannya bermula dari hati. Datang penyesalan, datang rasa insaf, datang rasa menyesal. Kesemuanya ini berpusat daripada hati. Dan bila tinggi keinginannya bertaubat, sehingga dia mengetahui dia tak mungkin selamat melainkan dengan taubat, maka ini disebut sebagai al-qalbul munib, hati yang senantiasa ingin bertaubat, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Bila Allah Taala menyatakan man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, orang-orang yang takutkan Allah, orang-orang yang takutkan kepada Tuhan yang pemurah, dan mereka datang bertemu dengan Allah dengan hati yang senantiasa bertaubat. Orang ni tahu, ataupun dalam keadaan ini dia tahu, dia tak mungkin boleh kembali pada Allah melainkan dengan taubat. Kita kalau tak taubat dengan Allah, kita tak mungkin kembali pada Allah. Kita tidak mungkin berada dalam dakapan rahmatnya, kasih sayangnya, penjagaannya, kurniaannya, keampunannya dan keredaannya. Maka bila kita dapati diri kita punya keinginan yang kuat untuk bertaubat, dan kita tahu tidak ada jalan lain melainkan kita bertaubat, hati yang terbentuk dalam diri orang beriman ini ialah disebut al-qalbul munib. Ini langkah pertama seorang untuk mendapat hati putih yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesempurnaan hati ini. Yang kedua kata ulama, iaitu al-qalbus salim, hati yang sejahtera. Allah sebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim,
melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, sejahtera. Salim lawan kepada alil. Ali ni berpenyakit, salim sihat. Apa maksud hati yang sihat di sini? Maksudnya hati yang ikhlas kepada Allah. Lepas kita taubat kepada Allah, lepas kita mengetahui tidak ada jalan untuk kembali pada Allah melainkan taubat, maka kita juga mengetahui tidak ada jalan untuk kita mendapat redha-Nya melainkan ikhlas kepadanya. Maka kita tak buat lagi amalan kerana orang tu, orang ni, sebab tu, sebab ni, kerana Allah. Maka inilah hati yang disebut oleh Allah sebagai hati qalbun salim, hati yang selamat, hati yang mukhlis, kata ulama, yang ikhlas. Ini pendaki yang kedua kita. Lepas taubat kita nak ikhlas. Even kita taubat pun bukan kerana orang, kerana Allah. Tak perlulah kita nak war-war taubat kita seumpama kita nak mendapat pengaruh kerana kita bertaubat. Tak ada, saya taubat kerana Allah. Kemudian tingkatan ketiga hati kita dipanggil al-qalbul mukhbit. Apa maksud al-qalbul mukhbit? Artinya hati yang tunduk. Hati yang tunduk dan hati yang tidak tenang melainkan bila kita dekat dengan Allah. Seperti kanak-kanak takkan tenang melainkan dia duduk dengan mak dia atau bersama dengan ayah dia, dia tak akan lari jauh. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fatukhbita lahu qulubuhum. Lalu hatinya itu tunduk dan tenang kerana Allah. Maknanya, tuan-tuan kita, kalau kita dalam ketakutan, kita mesti cari tempat selamat. Kita sedang lari daripada apa yang kita takuti, kita akan cari tempat selamat tu. Kalau kita beri satu perumpamaan mudah tadi, anak-anak kecil, tempat paling selamat dia kat mana? Bila mak dia peluk dia. Bila mak dia tak peluk, dia nangis kuat. Sampai mak dia dakap, dukung dia, maka dia pun tenang. Maka orang-orang beriman yang sebenar, dia berusaha untuk mendapat hati ini, hati yang disebut sebagai mukhbit. Mukhbit, hati khusyuk dan tenang bila beribadat pada Allah. Ada orang dia tenang bila bermain, ada orang tenang bila tengok WhatsApp, ada orang tenang bila baca Facebook, ada orang tenang bila bertandang rumah orang. Tapi orang yang disebut sedang memperbaiki hati, tenang dia waktu dia berdiri untuk solat, tenangnya waktu dia buka mushaf untuk membacanya, tenangnya waktu dia duduk di rumah Allah, tenangnya waktu dia membilang tasbih dan zikirnya, tenangnya bila dia buat kebaikan, dia rasa macam tenang. Seumpama tenangnya orang yang bila dia nak cari duit, dia dapat kerja. Kalau kita kalau nak cari duit, kita tahu duit tak akan diperoleh melainkan dengan kerja. Waktu kita temuduga kerja, seronok kita dapat, diterima masuk kerja, gaji belum dapat, gaji bulan depan. Tapi hari-hari pertama kita masuk kerja, kerana kita tahu kita dapat gaji, kita tenang, seronok, saya sudah ada kerja. Maknanya hidup tu dah ada matlamat. Ni mak ayah ni, bila dengar anak-anak dapat kerja, mak ayah pun tenang, anak aku dah berguna, kata dia. Gaji dapat belum? Belum. Bila anak kita masuk je kerja, kita rasa tenang bahawa anak kita akan selamat. Dia dah kerja, dia dah ada masa depan. Sama hati yang disebut sebagai mukhbitin, yang Allah sebut dalam ayat yang lain, wabashiril mukhbitin, berilah khabar gembira kepada golongan yang mukhbitin, yang khusyuk, yang tenang, yang seronok, yang indah waktu dia melaksanakan perintah Allah. Maka orang ni, dia akan mengutamakan perintah Allah. Kalau dia membelakangi dan melambatkan perintah Allah, hatinya belum lagi hati yang disebut mukhbitin. Dan yang keempat, kata ulama, dipanggil al-qalbul wajil, hati yang senantiasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberi, mengeluarkan harta mereka, membelanjakan pada jalan Allah dalam keadaan hati mereka takut dan mereka mengetahui mereka akan kembali kepada Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang bertaubat? Orang taubat, orang yang asal buat jahat.
Lepas tu bila buat baik takut Allah Ta'ala tak terima. Kata Nabi, bukan. Mereka ni orang dah baik, tapi mereka ini setiap kali buat amalan mereka bimbang Tuhan tak terima. Mereka ni orang baik, bukan orang yang baru buat baik. Yang orang ni memang biasa kalau ada perasaan takut tidak diterima. Tapi kalangan orang ni dia sentiasa taat pada Allah siang malam pagi petang. Tapi setiap kali dia buat ketaatan dibimbang Tuhan tak terima, dia takut. Dia amat takut, sebab itu dia menyembunyikannya. Ini Imam Auza'i rahmatullahi alaih, waktu mana dia solat, selepas solat mukanya sugul, sedih. Orang tanya pada dia, kenapa sedih? Dia kata, aku bimbang solatku dicampak oleh Allah sebagaimana dicampaknya kain buruk. Aku takut tu, aku termenung. Lepas solat aku takut. Dia kalau orang cemerlang, lepas periksa dia rasa bimbang, walau dia jawab betul, takut keputusannya macam mana, malu dia nanti. Dia orang yang jenis tak risau, dia pun tak prepare apa untuk periksa. Bila mana sudah periksa pun dia relax, dia tak asal dia ingat dia cemerlang, dia menangis masa keluar keputusan. Dia orang cemerlang, dia dah bimbang takut benda ni tak jadi, benda ni Tuhan tak terima. Dan yang kelima disebut al-qalbut taqi, hati yang bertakwa. Apa itu hati yang bertakwa? Allah sebut dalam Quran, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu siapa yang membesarkan syiar Allah, dia mempunyai hati yang bertakwa. Hati yang disebut sebagai al-qalbut taqi ialah hati yang mengagung-agungkan perintah Allah. Dan kita kadang-kadang mengagungkan perintah manusia. Kita kadang-kadang mengagungkan perbuatan manusia. Ni jenama-jenama terkenal, baik tangan, baik kasut, baik segala-galanya, kita mengagung-agungkannya. Kita bangga kalau pakai pakaian ada jenama tu. Bangga tak? Bangga. Ni yang pakai tali pinggang ada jenama, pakai jam ada jenama. Hatinya berpaut pada benda yang berjenama, walaupun orang tak muliakan dia, tak kisah, sebab dia ada pakaian yang berjenama, dia ada kereta yang berjenama. Maka apa pun kata dia tak kisah, dia ada kereta yang jenamanya luar biasa. Ini jenama Porsche, ini jenama Lambo dan sebagainya. Tak, orang yang hati takwa ni, dia bangga dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada dia, yang berupa takwa, yang berupa ketaatan pada Allah. Itu tadi bangga bila solat. Tak ada benda yang menjadi kebanggaannya selain dapat berdiri untuk solat. Tadi bangga bila dia pergi tempat-tempat yang Allah muliakan tempat ini. Orang lain bangga kerana pergi London, kerana pergi New York, dia bangga pergi Mekah. Bukan bangganya sebab Mekah ni ada kemewahan itu, tak. Kan di situ tempat Allah muliakan. Tadi bangga dengan hari raya, kan hari raya Allah muliakan. Dia bangga dengan hari yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadarnya, Ramadannya. Dia bangga berada di bulan Ramadan. Bukan kebanggaan maksud saya menyombong pada manusia. Itu rasa teruja, rasa gembira dia setiap kali dia berada dalam syiar Allah. Sekali dia gembira berada dalam majlis ilmu, seronok dia. Sebagaimana ahli lagu gembira dalam konsert, seronok tengok konsert, seronok tengok bola, tengok sukan, bercerita lepas tu. Maka ahli takwa ini mereka seronok duduk dalam kuliah, dan mereka bercerita supaya itu apa yang mereka perolehi dan apa yang mereka dapati dalam kuliah. Kerana mereka ini dipanggil qalbun taqi, hati bertakwa. Dan yang keenam, kata ulama, disebut al-qalbul mahdi, hati yang sentiasa dapat petunjuk Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah sentiasa tunjukkan hatinya. Apa maksud tunjuk hatinya? Maknanya tuan-tuan sekalian, dia sentiasa redha dengan semua takdir Allah. Ini panggil hati mahdi. Mahdi yang sentiasa dalam petunjuk. Dia cepat faham takdir Allah, cepat faham. Datang satu takdir Allah, walau zahirnya buruk, dia tahu yakmunu fihi khair, di dalamnya tersimpan kebaikan. Allah berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tak suka, dalamnya banyak kebaikan. Kita tak suka, dalamnya banyak kebaikan.
Kita tak suka COVID, terbatas pergerakan kita. Tapi dalamnya banyak kebaikan. Kembali rapat hubungan kekeluargaan, hubungan isteri, anak-anak, duduk rumah. Bukan tercetus fenomena baru dalam ilmu perniagaan, online. Semua orang boleh berniaga. Tak tunggu kita sewa kedai, tak tunggu kita minta mohon lesen untuk bisnes. Tak perlu benda tu. Duduk rumah je, buat online. Masak Maggi lebih sikit, buat online. Nanti Grab Food datang. Masak nasi goreng lebih sikit, hak suami, hak anak, hak jual sikit. Dilihat ruang Allah bagi. Yakmunu fihi khair. Tersimpan, tersembunyi dalamnya kebaikan. Ini qalbu mahdi, orang yang hati dalam petunjuk. Dia tak peduli takdir apa yang dia dapat. Dia tak pernah peduli. Kerana dia tahu semuanya ada kebaikan. Ini sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz. Aku tidak pernah berfikir untuk mengubah apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Atau apa yang Allah berikan padaku. Tak pernah aku nak rasa kalau Allah beri macam ni, aku kata nak macam ni. Tak pernah. Kerana aku gembira dengan setiap yang Allah takdirkan. Tetapi kalau kita masih, kalau Allah beri macam ni, kalaulah macam ni. Kalaulah saya kahwin anak raja kan senang. Kita kahwin dengan orang ni misalnya. Tiba terfikir kalaulah kahwin anak raja senang. Yang ni pula kalau kahwin dengan orang kaya kan senang. Yang ni pula kalau kahwin orang lawa kan senang. Dia dah kahwin ni, dia cerita seolah dia rasa macam apa yang dapat tak elok, tak baik. Walau itu baik. Yang isteri ni kata menyesal saya kahwin dengan abang. Kalau saya kahwin dengan ejen pelancongan kan senang, boleh melancong setiap hari. Yang abang nak balik kampung pun bayar. Kalau tahu saya dah kahwin dengan kerja travel, senang, ngawang dunia. Dia nak balik kampung pun susah, bergaduh ni. Dia misal, orang ni dia bukan hati yang dapat petunjuk. Orang yang hati dapat petunjuk, dia tak pernah menyesal apa yang berlaku dalam hidup dia. Sebab dia tahu itu baik. Allah ma'ilah melainkan perkara maksiat yang memang Allah suruh kita menyesal. Tapi perkara-perkara yang bersifat duniawi. Kenapalah saya tak kerja. Yang kerja pilot kata kenapalah saya dulu tak buka restoran. Dah pilot kapal terbang dah tak terbang. Walau itu baik untuk dia. Allah uji seketika, nanti dia dapat balik apa yang dihilang. Kenapalah saya tak kerja ni, tak kerja ni. Kita duk setiap hari berbelas pada diri kita. Kenapa macam tu, kenapa? Duk soal dia kita. Kenapalah ustaz saya cuma anak 3, bukan 5. Kenapalah saya ustaz cuma gini, tak gitu. Tak tahu orang duk cakap gini, gitu, gini, gitu. Dia cuma menambahkan azab dalam diri dia. Kita jangan tambah azab diri kita dengan menyesal apa yang kita ada. Benda tu baik untuk kita. Sebab kenapa saya 5 anak perempuan, tak ada seorang pun anak jantan. Ni pula 5 anak jantan, tak ada seorang anak perempuan. Kesian mak dia dapur seorang. Yang ni pula Ustaz, saya 5 anak saya tak masuk U. Yang ni pula 5 masuk U. Yang ni rasa terhina sebab 5 anak tak masuk U. Yang ni pula rasa terbuang sebab 5 masuk U, dia duduk seorang. Semua anak masuk U, tak balik pula tu, tinggal saya seorang. Dia orang pun beraya kat universiti. Jadi kalau dalam hidup kita duk dolak dalik dengan takdir kita, kita sendiri yang meletakkan diri kita dalam rasa bersalah dengan apa yang kita dapat, maka kita telah mencelakakan diri sendiri. Tuan-tuan lihat takdir dengan mata hati yang terang, bukan dengan hati yang mendapat petunjuk. Allah boleh beri kita sesuatu, dia baik untuk kita. Habis orang tu kenapa dia dapat ini? Itu mungkin baik untuk dia, bukan baik untuk kita. Apa pun kita dapat memang sesuai dengan kita. Saya dapat anak 2 orang misal kata, isteri saya macam ni, keluarga saya macam ni, ini baik untuk saya. Kenapalah saya bukan daripada keluarga berketurunan sekian-sekian. Kenapalah saya ni keturunan marhin. Susah Ustaz, nak tu tak dapat, ni tak dapat. Sabar, itu baik untuk kamu. Kita dah kata bahawa takdir ini membawa natijah yang sama, pahala atau dosa. Setiap takdir Allah bawa natijah sama. Tuan-tuan tengok kita makan. Makan ni, tuan-tuan makan apa benda pun natijah dia sama, kenyang. Sama ada selepas kenyang itu kita sihat atau selepas kenyang itu kita sakit. Daripada natijah yang sama yang bernama makanan.
Ada orang dia makan sekian, memang tiap hari Ustaz makan lobster, dia makan ni ketang pun ketang Alaska, tak main ketang-ketang batu ni Alaska, jauh ni besar. Sarapan ketang Alaska, tengah hari lobster. Ni malang pula dia makan benda mewah. Baik, apa beza dengan orang yang pagi cuma sarapan nasi lemak, tengah hari makan sekian, tak? Sama je dia suruh dia kenyang. Sama-sama kenyang, lepas tu sama-sama masuk kubur belaka. Tak tahu apakah kita ada perbezaan sebenarnya kalau kita melihat dengan mata hati. Seorang yang ada anak 7, saya anak seorang. Lah saya sama anak kita tinggal kita semua. Atau kita meninggalkan anak kita, mati seorang dalam kubur. Dan tuan-tuan tengok orang yang dalam kubur, apakah ada beza dia ada anak 10, anak 15, anak 2 orang, anak seorang. Sama, tak ada orang jenguk. Kosong kubur tu, sunyi kubur tu. Ni dalam penghuni kubur ini, mereka berlainan status dahulu di dunia, tapi hari ini sama. Tak ada bezanya. Yang membezakannya ialah amal soleh yang Allah jadikan ia satu peluang terbuka untuk siapa pun buat. Orang miskin ada jalan dia untuk buat amal soleh, orang kaya ada jalan dia untuk buat amal soleh. Orang anak seorang ada jalan dia untuk buat amal soleh, anak 10 ada jalan dia untuk buat benda soleh. Itu teman kita. Nilai kita ialah takwa kita. Bukan lagi benda-benda dunia yang kita duk kesali, kenapa saya dapat duit banyak ni, kenapa dia banyak tu. Last sekali takwa. Dan semua orang akan melihat nanti, kalaupun mereka tak dapat lihat sekarang, bahawa apa yang Allah beri itu adil untuk mereka. Dan salahnya diri mereka yang tidak melihat keadilan Allah, dan tidak melihat kebijaksanaan Allah, dan tidak melihat kasih sayang Allah pada mereka dalam takdir. Dan dalam takdir itu, orang beriman melihat kasih sayang Allah. Bahkan orang beriman melihat pemberian Allah dalam takdir. Sebab itu kata mereka, takdir itu hadiah Allah kepada orang beriman. Hadiah yang berbungkus, yang di dalamnya ada pahala dan darjat dan pengampunan. Memang zahirnya nampak tak ada apa. Dalamnya ada keampunan Allah, ada darjat, ada syurga. Sebab itu yang keluar dari dunia ini dalam keadaan redha dengan takdir Allah, ini orang disebut hati yang sentiasa dapat petunjuk. Dan petunjuk yang paling suka, petunjuk hati untuk meredai takdir Allah. Kadang-kadang kita tengok orang tu bagus dah, dari sudut sembahyang bang dia bagus, tapi datang takdir Allah melingkup dia. Sebab dia tak dapat petunjuk pada hatinya. Ini yang disebut oleh Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, yakni benar-benar beriman dengan takdir Allah, yahdi qalbah, Allah jadikan dia radin, redha dengan takdir Allah Ta'ala. Dan hati yang ketujuh namanya al-qalbul mutmain, hati yang tenang, yang disebut oleh Allah dalam Quran, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati tenang ini bila mana dia mengingati Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah maka hatinya akan menjadi tenang. Lalu kita katakan apa beza hati yang disebut sebagai mutmain dengan hati yang disebut sebagai mukhbit? Mukhbit tadi kita sebut hati yang tunduk dan tenang. Dia bila buat perintah Allah dia tenang. Apakah beza dengan mutmain? Tentang mutmain, orang-orang yang tenang ini peringkat hati yang tinggi, bahawa dia mengetahui tidak ada ketenangannya melainkan dia mengingati Allah. Maka dalam dirinya seluruh kehidupan dia tak ingat lain melainkan Allah. Bagi mukhbit, bila dia berada pada tempat mengingati Allah dia tenang. Tapi bagi mutmain, di semua tempat dia tenang kerana semua tempat dia sibuk menyebut nama Allah. Kat padang, tempat kerja, di rumah, di tempat dia bermusafir, dia sentiasa tenang kerana ada, kita katakan semua tempat dia tahu dia boleh ingat Allah. Hatinya tidak terkunci di masjid, di surau, atau dalam solat, atau ketika baca Quran. Pada semua detik dan saat dia tenang dengan ingat Allah. Dia bergerak dengan ketenangan, dengan zikrullah. Dan yang ke-8 disebut al-qalbul hayy, hati yang faham. Dan juga disebut sebagai hati yang hidup. Hati yang faham ini disebut oleh Allah dalam Quran, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb.
Sesungguhnya ia menjadi peringatan kepada orang yang ada hati. Maksudnya hati yang faham, hati yang tadabbur. Hati ini tuan-tuan, dia faham dengan segala maqasid, objektif syariat Allah. Dia tahu. Orang ni orang yang melihat semua dalam Islam itu, semua dalam perintah Allah itu baik. Sebab dia orang faham. Orang faham ni, dia faham. Siap berlaku kejadian, dia faham kenapa. Sebab itu bila Allah cerita tentang kaum Thamud, kaum Ad yang dibinasakan, untuk orang yang hatinya faham, maka fahamlah dia kalau buat maksiat kesudahannya kecewa dan juga kemusnahan. Fahamlah dia kalau dia buat maksiat tersekat rezekinya. Faham dia. Sebab itu dia tak akan buat maksiat. Faham dia bila mana dia melakukan, dia memurkakan Allah dengan amalannya, maka Allah jadikan seluruh makhluk marah padanya. Maka dia faham. Sebab itu dia tak akan buat. Tetapi ini jenis hati-hati yang Allah berikan kepada orang beriman. Yang ni yang Syekh Abdul Qadir minta kita punya hati seumpama ini. Itu hati yang hidup, hati yang putih. Jangan duduk dengan hati yang mati, hati yang seperti kuburan. Apa maksud kuburan? Tak boleh buat baik. Kubur ni tuan-tuan, tempat orang tak boleh buat benda baik. Orang tu mati belaka dah. Dahlah hati kita ni macam kubur. Perangai kita ataupun amalan kita ni macam kubur, tak boleh buat apa kebaikan. Berkawan pula dengan orang yang sama juga. Dalam hati kita ni ada sakit, ada toksik, kawan pula dengan orang yang ada toksik. Dalam kita ni buta, perlukan bimbingan, berkawan pula dengan orang buta. Maka bagaimana kita dapat petunjuk? Baik, hati yang hitam ini, yang disebut oleh ulama juga ada 8 hati hitam ni. Maksudnya kita berusaha untuk menjauhi kelapang-lapang hati ini. Kalau tadi kita faham lapang hati yang hidup, lapang hati putih, yang kalau kita jumpa orang macam ni, kita akan damping dia. Sebab kita tahu dia ada hati-hati yang baik. Kalau dia tak dapat 88 pun, dia ada sebahagian hati macam ni, kita nak damping dia. Ini orang soleh. Tapi kalau orang ada hati yang hitam, kita tak nak kawan dengan dia, kita pun tak nak friend dengan dia hari ni, kita pun tak nak like status dia. Sebab ni orang ada hati hitam. Maksud hati hitam sebagai muhasabah untuk diri kita. Bukan kita nak war-warkan pada orang lain, dia ni fulan hati hitam. Bukan. Maksudnya untuk kita berjaga-jaga. Saya nampak dia ada alamat hati hitam, saya tak nak kawan dia. Tapi bukan kita nak sebut ke orang ni hati hitam dengan kawan dia. Bukan. Kita mengambil sikap hati-hati. Mungkin kita belum nampak putih ni kat mana. Kalau setakat ni kita tak nak kawan dia. Kalau setakat macam kita tahu sekarang, kita tidak mau mendekati dia. Allah ma'ilam mereka satu hari nanti ia berubah. Maka yang pertama kata ulama, yang disebut hati mati, hati buta. Al-qalbul a'ma, hati buta. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi ini hati buta yang ada dalam diri, dalam dadanya. Baik, hati buta ni apa dia? Maksudnya ialah orang yang tak dapat bezakan benda benar dan benda salah. Tetapi kita terang-terang benda ni salah, tengok konsert tu salah, dia duduk bela lagi konsert. Ni hati buta sungguh. Terang-terang tak tutup aurat tu salah, dia duduk bela lagi. Walaupun saya tak tutup aurat, saya ni Allah dah panggil 3 kali ke Mekah. Apa kaitan panggil ke Mekah dengan hari ni kamu tak nampak kebenaran, kamu buat satu kesalahan? Kamu tak tutup aurat tu berdosa. Masa kalau kamu ke Mekah ke kamu derma, itu hal lain. Tapi kebenaran yang semudah itu kamu tak dapat tengok, maka kamu ni ada hati mati. Takkan tak dapat beza, itu salah. Takkan kita nak justifikasikan kesalahan kita dengan kebaikan kita buat. Yang salah tu tetap salah. Polis tahan kita. Polis kata mana lesen? Tak ada. Cik, walaupun saya tak ada lesen, cik, saya jaga anak yatim. Polis pun tengok ni. Apa kaitan kawan jaga anak yatim dengan lesen kita? Cik, walaupun saya tak ada lesen, saya jaga mak ayah saya. Polis tengok lagi. Apakah hal ini? Aku minta lesen dan lesen dia tak ada. Jadi sebab dia dihukum. Cik, walaupun saya tak ada lesen, cik, saya, cik, baik. Saya orang baik, cik. Saya ke surau. Solat zuhur 5 waktu. 5 waktu. Solat 5 waktu. Saya solat sunat banyak.
Pada kata awak sembahyang sunat ke, awak ada anak yatim, itu awak tapi tak ada lesen saya zaman. Itu salah. Awak buta ke apa? Ni atas jalan raya ada lesen. Orang yang cuba justifikasikan salah dia dengan kebaikan lain, tak berguna. Kerana kebaikan, dia akan menarik kebaikan, bukan untuk menghalalkan sebahagian kejahatan. Allah tak jadikan kebaikan kita buat untuk kita menghalalkan sebahagian kejahatan yang kita akan nak buat. Tentang jahat tetap jahat, dia tak boleh jadi halal. Jauh sekali nak jadi baik kerana kita dah buat baik yang lain-lain. Jahat kekal jahat. Maknanya kalau saya sembahyang jaga 5 waktu, saya pergi haji 5-6 kali dah, saya umrah jangan kira, saya pun tak boleh kira, saya buat sekian, tiba terima rasuah, apakah saya dianggap baik? Tak, awak rasuah salah. Habis saya selama ni buat ibadat banyak-banyak, tak ada pembala, dan rasuah ni saya guna duit tadi untuk buat masjid. Kita lihat orang yang mata hatinya, bila hatinya buta, dia cuba menipu dirinya sendiri, menjustifikasikan kejahatannya kerana kebaikan yang dia ada dah buat banyak. Saya kata ini orang yang bodoh. Dan kalau saya sebut tadi, orang naik kereta dah lesen tak ada, road tax tak ada, cerita apa kita buat baik kat kampung kita? Ini kesalahan yang kamu perlu dihukum. Orang yang kena rasuah, cik, tolonglah Tok Hakim, janganlah jatuhkan hukuman saya. Walaupun saya rasuah, saya ni duit rasuah tu pun saya terima kat masjid, duit rasuah ni pun saya beri anak yatim, itu tak akan diterima. Rasuah tetap rasuah. Apapun kebaikan kamu buat, tidak akan menghalalkan kejahatan yang ada. Kalau benar kamu baik, kamu akan berusaha untuk tinggalkan yang jahat. Kalau benar kamu baik. Kita tuan-tuan, kalau benar kita baik, kebaikan itu akan terus mendesak kita tinggalkan kejahatan lain. Kerana kebaikan tidak boleh dimadukan dengan kejahatan. Tentang baik ni, dia tak akan minta dimadukan dengan kejahatan. Kalau baik, kamu kena pilih baik. Bila kamu buat je jahat, jahat tu membakar kebaikan kamu. Wa imma kebaikan itu akan menghentikan kejahatan kamu, wa imma kejahatan kamu yang akan bakar kebaikan kamu. Sebab itu Nabi SAW sentiasa ingatkan kita, sebahagian kejahatan itu dia boleh hapuskan semua kebaikan kita. Habis bakar. Tentang umpama api, walau kecil jangan dipandang ringan. Bukankah api yang besar bermula pada api yang kecil? Umpama kita naik perahu ada lubang kecil, jangan ingat lubang kecil kita tenang tak tenggelam. Lubang kecil ini boleh jadi besar, akhirnya kita karam dalam lautan yang luas ini. Sebab itu jangan orang tegur buat maksiat, dia bangga pula dia buat baik yang lain untuk menunjukkan bahawa dia ni dia okey. Tentang yang suruh kamu pergi haji umrah, Tuhan yang sama suruh kamu tutup aurat. Bukan Tuhan berbeza, Tuhan yang sama. Yang suruh kamu puasa dan sembahyang, Tuhan yang sama yang melarang kamu rasuah, yang melarang kamu beriba, yang larang kamu berjudi, Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang berbeza. Tentang kalau kita mak, kita jadi mak ni, atau kita ayah, duk suruh anak pun buat. Ada satu benda anak tak nak buat. Anak kata, mak, kita kan dah buat semua benda ni yang tak nak buat. Marah tak mak dia? Tetap ni nama anak derhaka. Kalau kau anak baik, kau buat semua. Maka di sini kita melihat orang yang hati buta, dia cuba justifikasikan kebatilan dengan kebaikan dia buat. Hati yang celek, yang melihat, dia tahu baik-baik, jahat-jahat, dia tahu. Maka ini satu jenis hati. Yang kedua, kata ulama, dia panggil al-qalbullahi, hati yang bermain-main, suka main-main. Allah sebut dalam Quran, lahiyatan qulubuhum, hati mereka sentiasa bermain-main. Maksudnya ialah orang yang sentiasa hidupnya lalai dari Allah, main-main je kerja dia, tenggelam dalam syahwatnya, tak peduli panggilan azannya, tak peduli panggilan Tuhannya, tak peduli halal haramnya, hidupnya ialah bermain-main. Innamal hayatud dunya la'ibun walah, bahwasanya kehidupan dunia itu cumalah permainan dan juga hiburan. Mereka ni tuan-tuan mencari kegembiraan dengan hiburan. Ini panggil lahiyatan qulubuhum, hati yang sentiasa lalai. Lahiyah, kerjanya nak tenang dengan cara hiburan. Nama hiburan maka semua dia. Yang ketiga, yang dalam kalangan hati hitam ini
Dipanggil al-qalbul marid, hati yang penyakit. Allah berfirman dalam Quran, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, dan nanti akan dicenderung oleh orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit. Baik, apa itu al-qalbul marid? Hati sakit. Hati yang sakit ni tuan-tuan ialah hati yang sentiasa membisikkan orang tu buat jahat. Pantang ada peluang jahat, dia nak buat. Pantang lalu perempuan matanya melirik ganas tengok. Pantang nampak ruang-ruang maksiat, hatinya terdetik untuk buat, bercita-cita untuk buat. Ini hati sakit. Kalau hati sihat, pantang nampak benda baik, bercita-cita nak buat baik, mencari peluang untuk buat baik. Yang hati sakit ni pula, dia cari peluang untuk buat jahat. Dia tunggu orang buat salah sikit je, dia pun nak komen gila-gila. Dia tunggu orang silap sikit je, dia nak aib gila-gila. Kenapa? Dia ni hati berpenyakit. Tunggu mana ruang untuk dia buat kejahatan. Sama jika kejahatan mendedahkan aib orang, kejahatan dalam mendedahkan kelemahan orang, kejahatan untuk buat maksiat, kejahatan untuk menghina orang, kejahatan untuk mengambil hak orang. Dia nampak je orang terjatuh wallet, nak ambil tu. Dia hati berpenyakit. Tak ada pula fikir nak ambil wallet, nak beri balik ke tuang dia. Tak, ambil sorok. Tentang dia orang, ada seorang tu dia buat eksperimen. Jatuh wallet, jatuh beg duit. Dia pergi satu tempat, sengaja jatuhkan wallet dia. Maka tempat tu semua orang ambil dalam poket. Senyap. Diam. Kemudian dia pergi ke negara Islam. Negara Islam pergi, dia pun jatuhkan wallet. Dia kan orang Islam dah terdidik jangan ambil hak. Maka setiap kali jatuh dia ambil, dan seorang ni curi bagi balik. Jatuh bagi balik. Kerana orang ni ialah hatinya hati yang sihat. Orang buat maksiat ni kerana dua. Yang pertama, dia buat maksiat kerana daripada awal dia ada niat dan cita-cita. Yang kedua, yang buat maksiat bila tiba-tiba peluang ada depan dia. Ada dua jenis orang buat maksiat. Yang pertama, memang dia dah berazam dari awal nak buat benda tu. Dia memang ada niat dari awal nak mencuri, nak rompak bank. Yang kedua ialah orang yang tak ada niat mencuri, tapi tiba-tiba dapat peluang mencuri, dia mencuri. Dia tengok wallet orang jatuh, dia pun ambil. Walau dia tak ada niat nak ambil duit orang, tapi bila ada peluang jatuh, dia ambil masuk poket. Dia tak ada niat lah nak curi hasil mahsul orang, tapi lalu satu tempat tengok buah tu ranum lawa, dia pun ambil curi. Yang melakukan maksiat bila nampak peluang, ini namanya siapa? Hati yang berpenyakit. Orang beriman sebenar, dia cari peluang untuk buat baik. Intai-intai dia ada tak peluang saya nak buat baik. Dengar orang buat nak buat madrasah, ya ke, saya nak sumbang jugalah. Dengar orang nak buat jamuan, saya nak sumbang jugalah. Dengar orang nak beri makan fakir miskin, saya nak. Ni orang ni hati sihat. Mengintai-intai, cari-cari mana peluang-peluang buat baik. Ada tak surau-surau nak duit, nak buat kapet, nak pasang kapet saya nak bagi. Ada tak surau-surau nak PA sistem Ustaz saya nak beri ni. Ustaz tahu tak ada tempat untuk saya buat ni, buat ni. Dan mereka ni tanya untuk cari sebab. Untuk buat kebaikan, setengah mereka tu agak sukar kerana mereka tak terdedah dengan banyak ruang kebaikan. Akhirnya mereka berkawan dengan orang yang tahu. Lepas tu tuan-tuan, bila kita tengok pada asatizah kita, tok guru, mereka ni pembuka jalan untuk kita buat baik banyak. Sebab mereka kenal banyak jalan baik. Sebab saya banyak duit, tak tahu nak masing duit awak. Saya tahu nak bagi siapa. Fulan bin fulan ni susah. Ni sini nak buat sini, ni nak buat benda, nak buat benda ni. Lepas tu tuan-tuan, bila ada orang saya katakan dia duit banyak, tapi pintu kebaikan dia tak banyak tahu. Bahkan kadang-kadang dia tahu pun dalam keadaan dia ragu. Ustaz, betul, saya bagi duit takut dia makan ke dia, Ustaz. Saya dah pernah bagi duit orang tu, dia kata nak buat benda tu, benda ni, tiba masuk poket dia lari gitu. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, ada seorang dia kata nak buat madrasah lah. Saya percayalah, saya bagi dia 90k. Ambil lah 90k. Bagi orang kaya ni 90k tak banyak lah, sikit. Lekat celur gigi dia je. Ambil, bagi. Lepas bagi dia, Ustaz, batang hidung dia saya tak nampak, madrasah pun tak nampak. Itu saya jadi macam tak percaya. Tak percaya. Bukan saya tak nak buat kebaikan, saya nak buat. Tapi bila saya kena orang macam gini, walau orang macam gini tak ramai, orang macam ni lah setan-setan yang dihantar untuk menutup pintu kebaikan kita.
Tuan-tuan, jangan sesekali kerana kita ditipu satu dua dalam jalan kebaikan, lalu kita pun serik buat baik. Tak nak percaya dah, tak percaya. Itu syaitan yang cuba menutup pintu kebaikan. Kebaikan tak pernah tertutup di sisi orang yang baik. Cuma kita lebih bijak lah dalam nak buat baik. Dah tahu kena tipu yang ni, bukan makna kita berhenti buat baik. Kita berhenti jadi orang yang tidak tabayun dalam melakukan sesuatu, supaya kebaikan yang kita buat tu benar-benar sampai. Ini kita kenal orang-orang yang Masya Allah ikhlas dalam menyampaikan harta benda kita pada jalan baik. Ni fulan bin fulan Masya Allah, dengan sebab faktor dia bina masjid 2-30 buah kerana dia, terbina madrasah 2-30 buah kerana dia, dan dia telah mendorong kita untuk buat baik, sehingga duit kita letak tempat ni, Masya Allah. Ini penyebab. Kalau tuan-tuan percaya pada broker yang menjadi sebab kita untung banyak, yang main saham percaya pada remiser yang menjadi sebab dia dapat pilih saham yang besar, yang apa benda lagi, yang simpan duit dalam bank, duk percaya bank ni boleh beruntung banyak, yang main emas lah, bla bla, semua kita percaya orang tengah penyebab keuntungan kita. Maka kenapa juga kita tak percaya orang tengah penyebab keuntungan akhirat kita? Cuma kalaupun kita pernah ditipu oleh orang tengah ni misal kata, maka untuk lebih berhati-hati cari orang tengah tu, bukan untuk kita berhenti buat baik. Kalau saya pernah ditipu dalam pelaburan saya, bukan berarti saya berhenti melabur. Kalau saya masih nak untung, saya mesti cari cara ataupun orang yang lebih dipercayai dalam melabur, rakam bisnes yang lebih saya percayai dalam bersyarikat. Itu kalau saya nak tahu ke depan. Kalau saya dah nak give up, berhenti tak nak, Ustaz, sajalah senang, yelah, tapi tak untung lah. Sebab tu jangan serik bila buat kebaikan. Kalaupun pernah kita ditipu, itu satu ujian untuk kita. Apakah ikhlas kita buat baik? Ustaz, saya dah tak nak bagi pinjam duit korang, pinjam-pinjam semua tak bayar. Baik, awak bagi pinjam orang tak bayar, kenapa? Ramai mana orang yang pinjam bayar? Tengok orang yang bank-bank tu dia untung sebab orang pinjam bayar. Orang macam ni kita nak cari, dia pinjam dia bayar, dia akhlak baik. Maka kita dapat buat kebaikan kerana kita tahu beri pinjam pahala lebih besar pada sedekah. Kenapa orang yang kita sedekah barangkali tak perlu duit tu, orang yang meminjam memang dia perlu. Cuma kita kena tahu cara macam mana. Macam mana bank ni dia boleh bagi pinjam sampai orang bayar. Kita ni bagi pinjam ni orang tak bayar. Kenapa? Mungkin cara kita salah. Buat satu cara, tak akan hentikan kebaikan kita beri pinjam, tetapi taklah sampai kita terfitnah dengan beri pinjam. Buat macam mana cara? Ada kaedah dia. Belajarlah kaedah tu sikit, sehingga kita nampak. Baik, itu tentang penyakit, hati berpenyakit. Kemudian yang keempat dipanggil hati yang berdosa, al-qalbu asim, hati yang berdosa. Apa itu hati yang berdosa? Allah sebut dalam Quran. Ini pembahagian hati dalam Quran. Wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Jangan kamu sembunyikan kebenaran. Siapa yang menyembunyikan kebenaran, dia berpenyakit, berdosa hatinya. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang ni hati berdosa nama dia. Sampailah dia zahirkan kebenaran, maka bola hatinya tak berdosa. Tuan-tuan, dalam hidup kita banyak kebenaran yang kita tak berani zahirkan kerana sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang kebenaran itu perlu diberitahu, tapi kita tutup sehingga terfitnah kebaikan, sehingga kebatilan berleluasa. Ini sebabkan hati seorang itu berpenyakit, yang berdosa. Hati itu disebut qalbun asim, hati berdosa. Lagi mana kita tak bebaskan diri kita untuk menyampaikan, untuk tidak lagi menyembunyikan kebenaran, lagi itu hati itu berdosa sampai kita berhenti. Ini kalau itu benda betul, benda baik, ceritalah. Jangan sembunyi-sembunyi macam tu. Hukumnya jelas, beritahulah. Jangan kata, Ustaz, takut dia kecil hati, Ustaz, takut nanti dia tak kawan dengan kita, takut nanti dia itu dan ini. Tak cakap, itu berdosa. Nak cakap dengan kakak ipar ni, tak pakai tudung, dosa. Cakap kan tak mari beraya, kata kita. Nak cakap dengan ipar dua ni, perbuatan ni tak boleh, salah. Tapi kalau cakap, kalau tuan-tuan sembunyi, tuan-tuan tetap memegang hati yang berdosa. Sebab itu perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang hak, beritahu. Cuma kena belajar cara nak beritahu macam mana cara. Makanya kita buat soalan, soal jawab dengan ustaz lah.
Kita share soal jawab ustaz ni pada orang ni. Dia kebenaran kena sampai. Bagaimana sampai ke telinga orang, itu teknikal yang kita perlu belajar. Macam mana kebenaran nak sampai? Cepat atau lambat dia mesti sampai mesej itu. Dia mula rasa salah. Kalau kita takut, ustaz, kalau saya cakap terus nanti dia menjarak diri pada saya, gaduh dengan saya, macam mana saya nak buat? Pertama, awak mesti terus ada keinginan untuk menyampaikan kebaikan. Mesti ada. Tinggal lagi ialah bagaimana cara. Maka cara ni kita berbincang dengan orang yang mahir dalam bab dakwah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang bijak bab dakwah, sehingga Islamkan ratusan orang, ribuan orang, ini dibijak orang ni. Kita pergi kat dia, macam mana cara saya nak tegur orang macam gini? Dia mungkin beri kita banyak cara yang kita dapati ia berkesan. Ya betul, saya katakan ramai orang dihantui dengan kesan daripada dia bercakap betul, kesan daripada dia menyampaikan kebenaran, kesan daripada dia buat penyaksian yang betul. Dia tahu. Yang kita katakan menyampaikan kebenaran itu memang jadi tanggungjawab kita. Nabi SAW berkata, qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walau pahit. Kita belajar strategi macam mana ustaz nak tegur mak ni. Mak saya ni ustaz, ayah saya ni ustaz, dia payah semayang, pergi berjudi. Kadang saya bagi duit saya dia judikan. Macam mana saya nak tak bagi duit, dia ayah kita. Nanti bimbang pula ayah kita tak cukup duit, bagi duit dia berjudi. Dan saya pun tahu tak boleh tengking ayah-ayah ni kan derhaka pula. Cakap kan digaduh pula. Macam mana nak cakap? Macam mana cara kita nak bercakap? Memang setengah orang mati akal. Tuan-tuan, setiap keinginan kita pada sesuatu kebaikan, Allah akan sampaikan. Allah akan sampai. Yang penting kita tak ada niat nak sembunyikan kebaikan atau kebenaran atau teguran atau penyaksian atau kebenaran. Jangan ada niat menyembunyikan, kerana kita tidak akan, hati kita sentiasa berdosa. Kemudian kata ulama lagi, hati yang kelima namanya al-qalbul mutakabbir, hati sombong. Allah berfirman, qalbi mutakabbirin jabbar. Orang yang hatinya sombong lagi samsing. Hati sombong ni macam mana? Kita tahu orang hati sombong, dia rasa dia baik pada orang. Kita tuan-tuan, waktu kita rasa kita lebih baik pada orang, berarti benih-benih sombong itu dah ada dalam diri kita. Kita bila kita rasa kita ni lebih betul pada orang lain, kita bila rasa kita lebih dekat dengan Allah berbanding orang lain, kita bila memilih-milih kebaikan, kita bila memilih-milih kebenaran, selektif pada kebenaran, selektif pada kebaikan, maka kita dah ada hati sombong. Hati-hati, berwaspada dengan bibit-bibit sombong yang mula tumbuh dan bertunas dalam hati kita. Kelak kesombongan itu akan keluar pada mulut kita. Kita dah sebut tadi, hati ni penyimpan rahsia. Simpan sampai masa mulutnya akan keluar rahsia hati. Sebab tu kita kata, mulut baik ni dia mengeluarkan apa yang dalam isi hati dia. Mulut jahat ni dia keluarkan apa dalam hati dia. Sebab itu berhati-hati dengan apa yang kita bertutur. Cuma perlu kita faham, kalau hati kita ada benda tak baik, lalu kita memendamkannya untuk tidak bertutur, last kali dia akan mati dan menjadi baja untuk hidup yang baik-baik. Ada orang macam saya sebut, dia ni outspoken sikit. Dia kalau dia baca, dia kata belaka. Jangan, telan. Sebab ingat perintah Allah, ingat perintah Rasulullah, kata yang baik atau diam. Habis dalam hati ni macam-macam nak cakap ni, diam. Akhirnya benda jahat kita nak sebut tu dia mati, dia jadi baja untuk kebaikan lain. Kita tengok tak lembu, tak kambing, kotor kan, najis, tapi dia boleh jadi baja. Dia jadi baja bila letak dalam tanah, tapi bukan bila lempar muka orang. Kita ambil tak kambing, tak lembu lempar muka orang, bertumbuk teruk lah. Tapi tak lembu, tak kambing, tak ayam, baja organik ni, kita simpan di bawah tanah.
Dia akan subur pokok tu. Itu gemuk-gemuk serai. Gemuk-gemuk sawi kita. Daripada mana? Dari tak lembu, tak kambing, tak ayam. Saya ingat ada waktu zaman kami sekolah, kita ada bumi hijau ni. Ni semua kelas kena tanam pokok. Saya tanam kacang dan bendi. Ada awang saya seorang ni. Dia punya sayur atas batas semua subur. Sebab apa? Dia main tak kambing, tak ayam tu. Ni berceluah mulu tangan ni. Seguni bawa. Tak. Kita tak main tak kambing, tak ayam. Kasi kotor. Dia jenis dah biasa. Memang kerja bela kambing. Dia seluk macam kita cedok nasi. Akhir dia punya pokok semua hijau, lawak, gemuk. Tu dia menang. Maksudnya kalau kita tahu kejahatan yang dipendam, jangan sebut dengan mulut. Tak kira saya tak tahan lagi. Saya nak sebut. Jangan. Jadikan dia sebagai baja kepada kebaikan lain. Benda tu tak berguna, tapi dia untuk kebaikan lain berguna. Kadang-kadang isteri saya macam tak suka suami saya nak kata ke suami saya ni, jangan kata dia. Saya ni benci ke bini saya nak kata ke dia, jangan kata. Saya nak marah ke jirang saya nak maki dia, jangan maki dia. Setiap kali kita nak menyebut perkataan buruk, kita katakan jangan dan tahan, dia akan jadi baja kebaikan. Kita kadang-kadang kita dah sebut dahulu, bila kita duk cakap benda buruk-buruk, kita akan menyesal. Walaupun puas hati sekejap, lepas tu menyesal habis. Menyesal kita. Lepas tu dalam diri kita, walau bagaimanapun kita benci pada orang, walau bagaimana kita tak suka orang, jangan sebut benda buruk. Kerana kita tak tahu esok lusa macam mana cerita dia. Ni duk benci jirang ni, tiba-tiba anak kita bercinta dengan anak dia, habis kita. Macam mana nak besang? Anak kita ni kita sayang. Dia buat lari rumah, susah pula kita. Ada jadi besang pula. Macam mana cerita dia? Kan nak ngadak tu jadi muka tu dia blur sikit. Dan kadang-kadang tengok dia pula, rupanya dia tokek restoran. Kita pula pergi makan restoran ni, dah habis. Bila kita suka makan makanan dia, kita gaduh tokek restoran, dah habis kita. Terpaksa telang sendiri kejahatan kita buat. Sebab itu tuan-tuan, manusia ni Allah jadikan mereka ujian kita. Sama ada di nama isteri, nama suami, nama apa pun, maka lihat benda ni sebagai ujian. Waktu saya katakan nak tutur benda buruk-buruk, tahan diri kita. Tidak ada gunanya perkataan buruk untuk kita tuturkan, melainkan dia akan bawa kehinaan dan penyesalan. Tapi kalau kita tahan, dia akan jadi baja yang baik. Kemudian kata para ulama kita lagi, hati yang disebut sebagai al-qalbul ghalis, hati kasar. Kasar itu Allah sebut dalam Quran, ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu kasar hati wahai Muhammad, kasar, orang akan lari daripada kamu. Apa maksud kasar hati? Orang yang tak ada, kita katakan orang yang tak boleh nak negotiate, orang yang tak ada tasamuh, tak ada toleransi, orang yang tak ada sifat penyayang, sifat kasih. Orang ni muamalah dia kasar je. Tuan-tuan, jangan duk berkawan dengan orang yang muamalah dia kasar. Dia kalau kita beli barang dia, tak boleh tawa-tawa. Ni orang hati keras. Berapa ni? RM10. Murah sikit lain? Tak boleh. Nak murah ke dia lain? Ataupun pergi je planet lain. Dia punya gaduh. Ni berapa harga ni? RM20. Bila tak murah sikit saya beli banyak. Tak boleh. Tayar boleh beli, ni RM20 tak boleh beli. Dia main tayar kita pula. Kereta mahal-mahal boleh beli. Ni memang orang hati keras dia panggil. Ghalis. Orang yang hati lembut ni lain. Dia macam boleh muamalah kita. Kalaupun dia tak boleh, bicaranya lain macam. Berapa ni? RM20. Kurang sikit tak boleh. Tak boleh nak kurang. Saya nak kurang tapi tak boleh nak kurang. Kalau cik beli banyak mungkinlah bolehlah sikit kurang. Atau beginilah saya hantar ke rumah. Cik tak payah bawa. Dia ada benda yang negotiate dengan kita sehingga kita rasa, oh okey. Dia tahu kita manusia bukan robot. Tentang manusia ni bila dia tawar sesuatu, dia mungkin tak dapat apa yang ditawar, tapi dia dapat sesuatu kebaikan kita yang lain. Berapa harga dia? Ni sekilo RM50. Oh, tak boleh murah sikit. Oh, bolehlah RM50. Dia pun pergi, tak apa saya lebih sikit 100 gram. Tengok, dia ada beri kebaikan. Orang ni hatinya hidup, hati lembut. Kalaupun dia tak boleh beri yang tu, dia akan beri cara lain. Tu kadang-kadang tuan-tuan kita jumpa orang kampung. Saya pergi pasar, ni makcik-makcik yang jual ayam hidup. Kita nak beli jering, beli petai, dia beri kita bendi, dia beri kita lada hadiah ni. Ni berapa ni? Stopok berapa? Ni stopok RM5. Anak-anak RM5. Baik, lepas tu cari lada sikit, letak sikit. Cari jering sikit, letak sikit.
Ada benda dia nak bagikan apa, dia hati lembut. Ghaliz, dia bukan hati keras. Orang yang ghalizul qalb, dia bukan setakat beri kita nak macam tu, dia kurangkan lagi dia. Kurangkan timbangan. Orang yang bila meniaga, menipu, orang hati keras. Dia tak takut penipuannya dibongkar. Tak takut. Penipu. Dia timbang sekilo elok-elok, dia boleh buang lagi sikit. Dan ni timbang ada dua wajah tu. Dia bagi timbang munafik tu. Dua wajah. Dia ada belah dia, dia baca belah kita. Yang belah kita tu betul lah sekilo. Belah dia tu tak sampai sekilo pun. Dia ejah sana sini. Ini penimbang munafik. Dua wajah. Akhirnya dia tipu. Ini orang hati keras. Orang yang saya katakan dia tak erti nak toleransi manusia, dia hati keras. Tapi orang yang bila dia bermuamalah dengan manusia, dia tahu nak, ada waktu memang kita kalau muamalah dengan orang, kita nak menang siapa pun, tapi kita juga kena beri ruang untuk dia menang. Memang saya nak menang sebab ego kita menjadikan kita sentiasa nak menang. Kita bercakap dengan isteri kita pun kita nak menang. Nak makan kedai mana? Okay, kita makan kedai ni. Nak kedai lain. Yang bayar kan abang. Ni. Tak kira saya nak kedai ni. Semua pakat nak menang. Akhir baik, kita pakat makan kat rumah je. Dua-dua kalah. Kalau mereka boleh tahu gini-gini. Kita hari ni makan kedai ni, esok makan kedai tu. Okey, boleh. Artinya ada juga ruang. Atau gini, kita makan kedai ni dulu, lepas makan kedai ni, kita pergi kedai ni pula kita makan. 2 kali kita makan. Tak apalah, kita sisi besar, 5,000 sisi, tak ada had. Makan 3-4 kali pun. Jadi, ada orang, kalau tuan-tuan muamalah dengan dia, dia bagi ruang kita menang, ketahuilah dia orang hati lembut. Tapi jadi memang dia je menang apa ni. Ini ghalizul qalb. Kita pun tak nak duduk dengan dia. Kalau cakap dia menang. Bab keputusan dia je menang. Kita tak pernah ada boleh beri celah, tak ada. Kemudian hati berikutnya, yang ketujuh dipanggil al-qalbul qasi. Hati yang keras. Tadi hati kasar. Ini hati yang keras. Allah sebut dalam Quran, wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka kami jadikan hati mereka itu keras. Apa maksud keras di sini? Keras di sini tuan-tuan ialah orang-orang yang banyak buat maksiat, sehingga hatinya tak akan lagi rasa syahdu, sebab, sayu pada benda-benda yang berkait dengan hal-hal akhirat. Itu kita dengar cerita bab mati, tak rasa apa. Keras hati awak. Kita tuan-tuan cerita tentang bagaimana kesusahan yang kita bakal alami akhirat kelak. Nanti kita mati, tak rasa apa dia. Keras hati dia. Kita cerita Allah murka buat macam ni, tak rasa apa. Cerita ketua jabatan marah, terus dia rasa. Cerita Allah marah, tak rasa. Sebab ketua jabatan marah, takut dia kena pecat kerja. Dan last sekali dia sebut al-qalbu za'ir. Al-qalbu za'ir. Hati yang sesat. Apa maksud hati sesat? Allah sebut dalam Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ. Kata Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang yang dalam hatinya ada zaig, penyelewengan. Hati yang suka seleweng, benda tu betul, dia nak seleweng juga sikit. Kerjanya nak menyelewengkan, melarikan kebaikan tadi kepada apa yang dikehendaki. Ini hati yang suka seleweng kebaikan. Kalau zahirnya baik, tapi ada kepentingan dia belakang tu, dia selewengkan. Kalau zahirnya nampak bagus, ada penyelewengan di belakangnya. Maka ini jenis hati. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Syekh Abdul Qadir menyebut kita ni dah ada penyakit hati mati, berkawan pula dengan orang hati mati, maknanya tuan-tuan kita kena cek hati kita jenis apa. Kemudian kita cek pula orang yang kita kawan tu hati dia jenis apa, supaya kita tak tambah penyakit pada penyakit. Kalau dalam senarai lapang hati, saya ni jenis hati buta sikit, baik awak kawan dengan hati orang yang gini-gini, supaya awak benar-benar mendapat, ataupun hati awak benar-benar berfungsi. Kalau hati awak tu mati, tapi ada orang yang awak kawan hati hidup, dia boleh sedarkan awak, dia boleh bimbing awak, dia boleh nasihat awak, sehingga satu waktu barangkali Allah Ta'ala akan ubah hati awak menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.